tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita masih lagi menumpukan kepada isim. Dengar-dengar telefon saya penerangan. Saya ulang balik ni. Isim dalam Al-Quran ada 6 kategori. Ingat tak? Ingat lagi tak? 6 kategori ya. 6 kategori. Itu isim mufrad, isim musanna, isim jamak, muzakkar salim, isim jamak muannas salim, isim jamak taksir, isim 5. Ya, itu 6. Okey. Boleh kita sebut bersama dengan saya? Kategori isim ada 6. Satu, isim mufrad. Mufrad tu makna satu, single. Yang kedua, isim musanna. 2. Yang ketiga, jamak muzakkar salim. Okey? Yang ada waw nun. Yang keempat, jamak muannas salim, ada alif ta. Okey? Yang kelima, jamak taksir. Ya, jamak taksir. Ingat jamak taksir duduk bawah. Yang keenam, isim 5. Ingat tu, pelan-pelan je kita ingat. Ya, ingat. Jadi isim dalam Quran dia tidak boleh lari dari 6 kategori. Kita tengok apa juga isim, ya, dia mesti 6 kategori. Assalamualaikum. Dia mesti 6 kategori. Ya. Kita buka sajalah apa-apa Al-Quran pun, apa-apa ayat pun, isim tu 6 kategori. Ya, bersama-sama dengan saya, isim tu semua sekali ada 6 kategori. Yang pertama, mufrad. Ingat tu, ingat. 2, musanna. 3, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, dan isim 5. Tak boleh lagi. Okey, tak boleh lagi. Isim di dalam Al-Quran ada 6 kategori. Ya. Yang pertama, isim mufrad. Tak kira muannas ke muzakkar ke, tapi dia mufrad. Betul tak? Yang kedua, isim musanna, iaitu 2, sama ada dia muzakkar muannas tak apa, tapi dia itu musanna. Yang ketiga, jamak muzakkar salim, mesti untuk laki-laki. Ya, selalunya ya. Yang keempat, jamak muannas salim untuk manusia dan bukan manusia. Ingat tak? Kalau manusia ni kita kata al-mu'minat, ada alif ta. Yang bukan manusia, sa'atun. Ya? Okey. Itu dia ya, yang bukan manusia. Banyak lagi yang bukan manusia, sayaratun. Bukan manusia. Tapi dia memakai jamak muzakkar muannas salim. Dan akhir sekali, dan yang kelima, jamak taksir. Jangan lupa jamak taksir ada banyak pattern. Ada lebih kurang 16-17 pattern. Tapi yang biasa dalam Al-Quran 12 pattern. Biasa saja. Jamak taksir ni jamak yang ada pakai pattern. Ya, bila mana dia tidak boleh pakai jamak muzakkar salim, muannas salim, dia akan pakai jamak taksir. Manusia ke ada, bukan manusia ke ada. Ya, kalau manusia umpamanya al-ulama'u, mufrad dia alim, mufrad dia alimun, musanna dia alimah, ni jamak dia ulama, itu manusia. Ya. Lepas tu kita boleh kata yang bukan manusia, seperti kita kata apa dia, kitabun, kitabani, 2 kitab. Kalau jamak, kutubun. Okey. Kalau kitabun, itu kategori pertama, mufrad, Cik Usop, ya. Kalau kitabani, kategori 2. Kalau kutub, itu kategori yang kategori yang ke jamak taksir. Okey, jamak taksir kan? Okey. Kalau kita kata Fatimatun, itu mufrad. Okey. Fatimatani musanna, perempuan. Fatimatun jamak muannas salim. Okey, dia tak lagi jamak taksir. Ya. Macam masjidun, itu kategori 1, mufrad. Ni kita ulang kaji kategori isim. Gimana kategori isim. Ada 6 kategori isim. Ya, kalau kitabun kategori 1, boleh? Kitabani kategori 2, boleh? Kutub kategori jamak taksir. Okey, kat teman saya. Darajatun, apa makna darajatun?
basikal. Itu kategori 1. Tapi dia muannas. Darajatan ni kategori 2. Darajat jamak muannas salim, tapi dia bukan berakal. Dia bukan, maknanya jamak muannas salim ni boleh jadi untuk yang manusia seperti muslimat, boleh, dan bukan manusia seperti darajat basikal. Ya, dan yang kategori ke-6 isim 5. Isim 5 ni dari akhun, cuba sebut akhun. Umun, abun, fu, zu. Okey. Akhun tu tanya saudara laki-laki. Abun bapa. Apa tu? Hamun? Mutua. Ini kalau kata atuk ni memang tak sayang kat mak mentua ni. Fu mulut. Zu mempunyai, macam Zulkifli kan. Okey, tuan-tuan sekarang ni boleh? Agaknya boleh? Ini kita ulang kaji ni boleh? Saya rasa malam ni dapat dah. Tak dapat lagi tak tahu dah. Lepas dapat ni kita makan sate lagi sekali dah. Saya yakin, biasanya Tok Guru dia lebih yakin pada anak murid. Anak murid dia tak yakin tu. Sebab dia tak yakin, biasa kan. Tok Guru yakin. Mana kena ni muka-muka yang akan dapat ni, semua dapat insya-Allah. Jadi saya kata dulu, now kita tumpu kepada isim saja. Jangan peduli fi'il dan haraf. Sebab, dengar tak ni? Sebab isim tak boleh berdiri kalau tak ada fi'il. Dan isim juga tak boleh berdiri kalau tak ada haraf. Haraf tu ingat, nama dia haraf ma'ani, bukan mabani. Haraf ma'ani, haraf-haraf yang ada ada meaning sendiri, tetapi meaningnya tak berfungsi kalau tidak bercantum dengan kata isim atau kata fa'il. Okey? Jadi sebab itu isim dia tak boleh berdiri sendiri kecuali dia jadi mubtada. Dia tak ada alat. Isim kalau jadi mubtada, dia tak ada alat. Macam kita kata Allahu alimun, tak ada alat. Okey? Kalau kita kata khatamallahu, dah ada alat. Alat dia fa'il. Jadi fa'il itulah yang kita kata amil. Amil ni dia bekerja untuk menjadikan Allah tu bagi depan. Begitu juga kalau kita kata Allahu alim, Allah itu sangat mengetahui. Tapi kalau kita letak innallaha, Allah tu jadi ha. Sebab inna tu alat. Alat itu alat nasab nama dia. Okey? Jadi kita juga sedia maklum bahawasanya ada 8 jenis alat semua sekali. Haraf. Yang pertama haraf ja. Ingat, haraf ja ada 19 beradik. Kalau sebut tanya satu ni tak tahu ni. Haraf nasab ada 6. Okay, ingat tak? Haraf jazam ada 4. Haraf apa tu far'i, nasab far'i ada 5. Kan tak apa, tak ingat tak apa. Saya dah bagi dulu nota tu kan. Okey. Lepas tu haraf istisna ada 1. Ya, illa kan. Satu ada 3 4 juga. Illa, ghairu, siwa semua kan. Yang penting sekali kita tahu haraf. Okey, tahu haraf. Okey. Now kita akan lihat apa tu dalam Al-Quran. Ambil surah An-Nisa. Jangan surah An-Nisa. Surah jauh-jauh sikit. Al-Maidah tak apa. Okey. Okey. Kita buka surah Al-Maidah ayat pertama. Yang pertama sekali kita nak kenal kategori isim. Dari 6 kategori tadi. Saya kata tidak lebih dari 6 kategori. Okey. Isim ya. Ini tidak termasuk isim isyarah, tidak termasuk isim mausul ya. Ya, maksud isim isyarah, isim mausul itu special isim sebab dia mabni. Kita nak isim yang berubah, yang boleh jadi depan, atas dan bawah. Isim mabni tak masuk kira. Isim mabni ni dia tetap ya. Ini yang 5 kategori ni Cik Amir isim yang boleh berubah. Yang mufrad musanna jamak, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok.
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunailah janji. Okey. Al-uqud. Itu dia jamak taksir. Ya. Tak kiralah kategori mana, itu jamak taksir. Asal dia mufrad dia aqdun. Okey? Depan dia ada amil. Amilnya bernama jar wa majrur. Kategori satu huruf. Ini kena ingat saja, tak payah salin. Huruf jar yang satu huruf ada berapa? Siapa ingat? Bili. Lagi. Ka. Waw lagi berapa? Ada berapa semua? Ya? 13. 13. Ingat tu. Ingat. Kita kena ingat dengan detail, minta maaf. Kita belajar nahwu kena dengan detail. Bukan saja kita kenal huruf jar, tapi kita tahu huruf jar ada satu huruf B, ada dua huruf an, ada tiga huruf ala, ada empat huruf. Apa lagi? Tiga je. Tiga saja. Jadi kita kena tahu satu huruf ada berapa semua sekali, dua huruf ada berapa semua sekali, dan tiga huruf ada berapa semua sekali. Jumlah semua 19. Jadi kalau begitulah kita tahu tentang haraf jar dalam sungguh-sungguh. Dalam sungguh-sungguh. Dan kita tahu lagi kalau B tu mabni alal kasrah, betul tak? Betul tak? Kalau ila mabni alal sukun, betul tak? Li mabni alal kasrah, betul tak? Kalau an ala sukun. Jadi kita kena tahu berapa mabni alal fathi, berapa mabni alal sukun, berapa mabni alal kasri. Kalau tahu dengan detail begitu, saya rasa memanglah kita dalamlah belajar. Daripada orang tu tak tahu ada huruf jar, jangan kena tahu berapa. Jangan kena tahu apa tu berapa huruf satu huruf kan. Okay, ingat tu. Jadi uhillat lakum bahimatul an'am. Bahimah itu mufrad. Mufrad. Itu mufrad. Bahimah ni maknanya binatang yang berkaki empat. Ya, mufrad ya. Kita ulang kaji saja mufrad. Al-an'am itu jamak taksir atas wazan af'al. Ya, boleh? Jadi kita kena ingat betul. Hari ni kita melancar saja. An'am. Ya. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan kepada kamu binatang-binatang ternakan. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang telah ditulis ke atas kamu, ghairu muhillis saidi, yang tidak boleh diternak, yang tidak boleh ditangkap. Ya, wa antum hurum, sedangkan kamu dalam keadaan haram. Haram ya. Okey. Tuan-tuan, muhilli itu mufrad. Ya. Tak ada nampak rupa jamak muazzakar salim, muannas salim, tak ada. Taksir pun tak ada. Tapi mufrad lah. As-saidi, ingat, pun mufrad. Okey. Jadi kita jumpa di sini al-uqud jamak taksir, bahimah mufrad, al-an'am pun jamak taksir atas wazan af'al. Betul tak? Okey. As-sayd wa antum hurum. Hurum tu jamak ke tak jamak? Jamak tak jamak? Tak boleh kata mufrad, sebab sebelum tu mubtada dia jamak antum. Wa antum tu jamak. Sedangkan kamu hurum tu fu'ul. Wazan fu'ul. Mufrad dia haram. Haramun, harama ni jamak dia hurum. Hurum tu dalam keadaan ihram. Betul tak? Haram ya? Nanti kita akan faham nanti. Sekarang ni kita nak drill 6 kategori saja. Ya, 6 kategori saja. Saya nak tanya, siapa mubtada? Angkat tangan. Siapa khabar? Siapa naib fa'il? Oh, naib fa'il jauh duduk. Siapa fa'il?
Okey? Entah, saya dapat apa? Oh, orang asli? Minggu lepas kita bagi nama hebat semua. Kita bagi nama semua minggu lepas. Jadi orang yang dapat nama ni tak boleh tak mari, kena mari. Kalau tak ada nama tak boleh. Okey. Jadi malam ni One Hour ni kita train untuk mengenal apa tu jenis kategori saja. Ya. Jadi wa antum hurum tu, kalau antum tu mestilah belakang tu jamak. Kalau wa antum haram salah. Kalau nak kata wa haram wa anta haram boleh. Ya. Ataupun wa antuma apa tu haramani boleh. Tapi kalau antum hurum, jamak taksir. Ya. Hurumun lah. Antum tu jamak. Antum tu jamak. Sebab bila antum tu jamak, yang itu bukan ikut jamak. Ya. Macam kita kata, antum ulama, awak semua adalah orang alim. Kalau kata antum alimun, salah. Salah. Alim satu, antum ramai. Boleh? Okay. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'aira. Itu isim. Isim apa? Mufrad ke? Musanna ke? Jamak muzakkar salim ke? Muannas salim ke? Yang penting di situ memang bukan jamak muzakkar salim. Bukan muannas salim. Bukan mufrad. Bukan isim lima. Bukan musanna. Malah jamak taksir. Sya'air atas wazan atas wazan mafa'il. Mafa'il macam masajid. Maf'ulun bih. Dia jadi maf'ulun bih. Okey, tengok tu. Maf'ulun bih. Kita tak tengok lagi berkenaan baris, kita tengok pattern dulu. Okey. Wala syahra. Asyahra ni jangan lupa, itu isim mufrad. Syahra tu bulan. Mufrad. Kalau 2 bulan syahra ni. Kalau banyak bulan syuhur. Atas wazan ful. Jadi bila kita jumpa jamak taksir, kita mesti lazimkan sebut dia punya pattern. Kalau kutubun, pattern dia fu'ulun. Kalau masjidun, pattern dia, kalau masajid, pattern dia mafa'il. Kalau ulama, pattern dia fu'ala. Fu'ala. Jadi kena biasa tu, ya. Okey. Wala syahral haram, wala syahral haram, walal hadya walal qalaid. Tengok, al hadya mufrad, al haram mufrad. Al haram mufrad, kalau jamak dia hurum, baru kejap ni. Hurum. Jamak dia hurum, baru kejap kan. Al qalaid, muzakkar salim ke? Muannas salim ke? Isim lima jamak jauh sekali, mufrad jauh sekali, musanna tak ada alif nun, maka dia jamak taksir. Atas wazan mafa'il. Anda tengok Allah Taala Maha bijak. Bila dia bawa jamak taksir atas satu pattern yang sama je. Pattern yang sama je. Allah Maha berkuasa, ya. Pattern mafa'il, masajid, sya'air. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Udwan. Yang lain itu semua mufrad. Udwan. Nak kata musanna? Udwan ni jamak taksir. Atas wazan fu'lan. Permusuhan. Ya, musuhan. Okey. Wattaqullah. Innallaha syadidul iqab. Okey. Innallaha syadidul iqab. Kita ulang kaji, ya. Tengok. Innallaha. Isim inna.
Jadi bila kita kata isim inna, kerana inna ni dia menasabkan isim selepas dia. Okey. Inna dia panggil alat nasab. Alat nasab. Ya, ataupun dia panggil juga alat nasah. Inna ya. Sebab apa? Sebab dia menjadikan Allah baris atas dan khabar dia baris depan. Okey. Okey. Kita tengok, sesungguhnya Allah itu bersangatan balasannya. Pedih balasannya. Al-Iqab, isim baris apa? Isim baris? Baris apa Al-Iqab isim dia? Baris? Kuat-kuat sikit. Baris bawah. Ingat saya kata dulu, bila isim baris bawah, sebelum tu mesti isim. Ingat tak? Ingat tak? Bila isim baris bawah, sama ada al-iqab, ada alif lam, tak ada alif lam, sebelum tu mesti isim. Jadi dua-dua isim bila bertemu dan isim kedua baris bawah, jadi dia ada satu struktur, nama dia struktur mudhafun ilaihi. Ingat tak? Itu kita akan sebut. Okey. Okey. Syadidu kenapa dia baris depan? Sebab dia jadi khabar kepada Allah, pada inna. Boleh? Jadi kenapa al-iqab baris bawah? Sebab dia jadi mudhafun ilaihi. Okey, ingat tu. Saya akan sebut beberapa kali, Jangan takut. Saya akan sebut beberapa kali. Kita akan guna bismillah saja. Untuk bismillah tu se-awal-awal, se-perfect ayat yang kita boleh gunakan. Penting sangat untuk kita mengenali apa struktur di dalam ayat-ayat Al-Quran. Okey? Okey. Okey. Kita rehat seminit dua. Okey. Ini kena salin dulu. Saya tak sempat nak fotokopi. Bila kita nak mengenali isim, ada beberapa istilah yang kita kena ingat. Ya, saya sengaja nak suruh anda salin. Yang pertama sekali, bila kita jumpa isim, anda kena ikut ni ya, kena salin ni. Salin tajuk dia istilah-istilah yang berkaitan dengan isim. Ya, istilah-istilah yang berkaitan dengan isim. Salin istilah-istilah. Okey. Istilah-istilah berkaitan isim. Sebab kita nak mengendalikan isim. Ya. Terlebih dahulu supaya kita mahir mengendalikan isim. Bila orang tanya isim, apa dia isim? Kita tidak boleh lari daripada istilah-istilah yang kita sebut ni. Ya, istilah pertama, tuan-tuan. Istilah pertama bila kita isim, dia akan terjumpalah perkataan, nama dia perkataan mubtada'. Biar ingat, mubtada'. Mubtada' ni bukan duduk pada fi'il. Mubtada'. Dalam isim ada yang bergelar mubtada'. Kategori mubtada'. Ya. Okey. Minta maaf suara saya kuat sikit sebab hari ni segar sikit. Mubtada', nak bagi semangat ni. Cuba sebut mubtada'. Yes. Mubtada'. Ingat term tu. Bila isim saja, depan dia tak ada apa-apa, mubtada'. Macam alhamdu, mubtada', sebab depan dia tak ada apa-apa. Kalau innal hamda, isim inna, sebab dia depan dia ada inna. Itu kena lancar dalam ingatan kita. Yang kedua, kita akan sebut perkataan khabar. Cuba sebut. Khabar mubtada'. Ingat, bila ada mubtada', maka akan ada khabar depan. Maka akan ada khabar di belakang dia. Sebab mubtada' dan khabar. Kita ambil contoh di sini. Macam Allahu alimun. Allah itu maha mengetahui. Alimun hakimun. Lagi bijak. Okey. Ini mubtada', ini khabar, ini tabi'. Jangan lupa. Istilah tabi' ada dalam isim. Okey, Cik Mai. Cuba sebut tabi'. Sebut tabi'. Yang ketiga, tuan-tuan, mubtada'. Kadang-kadang dalam istilah kita, dia kata mubtada' muakhar. Pernah dengar muakhar?
Khabar muqaddam. Pernah dengar tak? Ke nak suruh tengah lagi? Ha? Siapa berani nak suruh tengah lagi? Ni, mubtada, muakhar. Empat, khabar, muqaddam. Ini kena salin. Kalau kita belajar isim tak tahu mubtada, muakhar, khabar, muqaddam, sangat malu, sangat aib. Ya. Anda kena faham betul-betul istilah ni. Sebab kita sekarang ni dah masuk 2 tahun setengah dah ni. Dah sebut lama dah kan. Apa makna muqaddam, muakhar? Okey. Sebagai contoh contoh yang mudah. Kita kata Allahu alimun. Sebagai contohlah. Alimun, ya. Ini mubtada. Ini khabar. Yang mana duduk dulu? Mubtada. Yang mana duduk kemudian? Okey. Yang ini ni nama dia mubtada sebab dia muqaddam. Yang ini ni khabar, dia mesti muakhar. Okey. Jadi Allahu alim, betul lah dia muqaddam sebab dia mubtada. Betul lah dia muakhar sebab dia khabar. Tetapi dalam keadaan tertentu bila dia kata alimun Allah, yang ini bukan mubtada, ini khabar. Khabar tapi khabar yang muqaddam. Okey, mubtada yang muakhar. Itu beza dia. Ya? Beza dia. Boleh faham? Okey. Yang kelima, isim kana. Cuba sebut isim kana. Isim kana. Anda kena cari ni dalam buku Izzat Uruzah. Isim kana, ya. Tak apa, kita sebut dulu. Yang kedua khabar kana, yang keenam khabar kana. Okey. Yang ketujuh isim inna. Yang ke-8 khabar inna. Okey. Yang ke-9 ni saya nak buat ujian. Saya bagi ayat. Yang ke-9 ni sebagai ayat, siapa boleh teka-teka apa nama dia ni? Okey. Yang ke-9 ni nama dia mula dengan huruf F. Okey? F, teka ni boleh? Okey. Dah jawab dah. Siapa jawab tadi? Okey, tak apa. Okey, akala aliyun. Ini aliyun. Dia jadi apa? Fa'il. Okey, ingat dalam Al-Quran, siapa pegang watak fa'il? Bangun depan, duduk situ. Beritahu nama dan saya siapa? Beritahu nama. Tengok dia orang baru ni dapat watak. Okey. Fa'il. Okey, tengok dia ikhwan ya. Tengok dia Irwan kan? Tengok. Bila dua perkataan, bila isim didahului oleh fa'il dan dia berada di depan, maka isim ni jadi fa'il. Okey? Ingat bila isim didahului oleh fa'il dan isim pertama bagi depan, maka dia ni fa'il. Ya? Kalau kita kata isim yang kedua berbaris atas, maka isim ni jadi maf'ul. Okey, boleh faham tu? Jadi dengan sendirinya, okey, dah masuk. Dengan sendirinya ini dikatakan amil. Amil ni maknanya alat. Alat menjadikan isim ni baris depan. Kalau mubtada tadi, mubtada ni Allahu alimun, ini dia tak ada amil. Dia dua-dua isim.
Ini dua-dua isim dekat-dekat duduk, tetapi isim yang kedua seolah-olah menceritakan keadaan isim pertama. Okey, boleh? Jadi isim pertama nama dia mubtada, isim kedua nama dia khabar. Ini satu-satunya struktur yang tidak ada alat. Mana depan ni tak ada kana, tak ada inna, tak ada huruf jar, tak ada apa. Okey? Setakat ni boleh? Jadi ini Cik Amir dah jawab fa'il. Ingat, ini bukan fa'il, ini fa'il, pelaku. Ya, pelaku. Cuba sebut fa'il. Fa'il. Kuat-kuat fa'il. Bukan fa'il ya. Fa'il tu perbuatan. Saya tak nak jadi macam ada satu kelas tu dah masuk 4 tahun. Bila saya suruh tanya, dia tanya. Nak tanya ustaz, dah 4 tahun ni, ustaz dah sebut fa'il tu apa dia? Jangan jadi macam tu. 4 tahun ni, ustaz dah sebut fa'il tu apa ustaz fa'il tu? Mengiling kepala orang yang baru mari sebulan dua. Ya Allah, 4 tahun belajar fa'il tak tahu. Kenapa tak tanya? Tahu malu. Jangan jadi macam tu. Nanti saya masuk YouTube, semua orang tahu. Denda. Nak tanya, hantar surat. Ustaz, fa'il tu apa dia? Ingat, fa'il, cuba sebut. Kalau pendek tu, fa'il tu perbuatan. Kalau fa'il tu pelaku, dia isim. Jadi bila kita bercakap pasal isim, kita mesti ingat dalam isim tu ada fa'il. Okey? 10. Okey. Okey, 10. Dia kata naib fa'il. Naib fa'il. Ingat lagi tak naib fa'il? Naib fa'il. Naib fa'il ialah bila tidak ada fa'il. Dan fa'il tu mabni majhul. Cuba sebut mabni majhul. Lagi mabni majhul. Macam satu contoh saya kata, akala Muhammadun, ini fa'il kan? Ya. Samakan. Okey, Muhammad makan ikan. Ini mangsa. Ini jadi maf'ulun bi. Cuba sebut maf'ulun bi. Maf'ulun bi tu mangsa. Dia mesti bagi atas. Tapi kadang-kadang bila dalam Al-Quran dia tak sebut fa'il. Dia tak sebut fa'il. Dia sebut telah makan ikan. Ikan tetap dimakan tapi tak ada orang. Bila tak ada orang, yang ini jadi ukila. Ukila tu maknanya dimakan. Dimakan. Yang dimakan tu ikan. Ikan ni tak jadi samakan lagi. Dia akan jadi samakun. Samakun. Sebab yang tadi jadi maf'ul bih, sekarang ni dia jadi naib fa'il. Naib fa'il tu maknanya ganti fa'il. Dia ganti fa'il. Ingat, ganti, cuba sebut ganti fa'il. Bukan fa'il. Fa'ilnya hilang. Tapi dia diganti oleh maf'ul bih. Jadi dia jadi naib fa'il. Dengan syarat fa'il dia mesti dalam bentuk, orang kata dalam bentuk kalau dalam bahasa Inggeris apa dia? Fish was eaten. Dia panggil apa? Passive. Dalam bentuk passive voice. Passive, ya. Okey. Okey. Harap-harap boleh faham hari ni. Okey. Yang ke-11. Okey. Yang ke-11. Boleh faham ni? Saya bawa apa tu dengan berbagai-bagai dimensi supaya faham. Yang ke-11, kita dengar perkataan tabi'. Tabi' ni ikut. Duduk pada setiap isim. Isim baris depan pun ada tabi'. Tengok saya punya gaya. Isim baris atas pun ada tabi'. Isim baris bawah pun ada tabi'. Sebagai contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rajim tabi' kepada syaitan bagi bawah. Okey? Wallahu raufur rahim. Rahim itu jadi tabi' kepada wallah bagi depan. Okey? Jadi bagi atas pun ada juga. Jadi ini tabi', ya. Tabi'. Yang ke-12. Okey, yang ke-12. Jangan lupa dalam isim kita sebut perkataan dhammah. Betul tak? Kalau dhammah tak tahu, tapi isim tahu, tak gunalah. Dalam isim ada istilah nama dhammah. Dhammah tu maknanya tanda ni, tanda waw kecil.
Boleh? Tanda waw kecil. Sama ada waw kecil, satu waw ataupun double waw. Kalau satu waw, nama dia dhammah. Kalau dua waw, macam ni, bertindih ni, nombor 6, 9, nama dia tanwin. Cuba sebut, tanwin. Tanwin dhammah. Betul-betul, bukan twin dhammah, tanwin dhammah. Twin pun sama juga, twin ni kembar. Double Okay. Bila mana dia pakai twin, dia tak ada alif lam. Bila mana dia pakai dhammah, ada alif lam. Boleh? Dan kita juga kenal perkataan fathah. Fathah. Tengok cuba sebut fathah. Fathah. Fathah ni tanda ni. Ataupun tanda dua. Jangan lupa. Cuba sebut fathah. Fathah. Kuat-kuat fathah. Okey. Okey. Lepas ni siapa nak datang depan ni sebut 10. Saya nak panggil ke macam ni? Dia menghadap sana sebut 10. 10 je. Ingat? Ingat ya? Saya akan panggil seorang-seorang ni. Ingat? Selalunya saya panggil orang yang baju merah sikit. Okey, ingat ni? Okey? Ingat? Ataupun siapa nak sebut? Okey. Tak apa. Kalau saya panggil depan, datang je. Sebab apa? Salah tak apa. Kan? Saya pun kalau sebut belum tentu boleh. Tak? Okey. Seterusnya perkataan kasrah. Kasrah. Perkataan? Cuba sebut kasrah. Ingat, isim ada kasrah. Isim tak ada sukun. Isim ada kasrah. Okay. Seterusnya perkataan fi mahalli. Jangan lupa. Fi mahalli. Bila isim yang mabni duduk di belakang haraf ataupun di belakang fa'il, dia jadi fi mahalli. Ingat lagi tak? Nak terang ke? Siapa tahu fi mahalli kat tangan? Yang tahu dah. Ya? Terang lagi sekali. Okey. Okey. Bagus. Saya nak macam itulah. Okey. Kita kata Allah. Bila sebut inna, dia akan jadi innallah. Tapi innallah ni kita kata isim mansub. Sebab dia berada lepas inna. Okey, setuju? Setuju? Allah, cuba sebut Allah. Ismun mansubun bil fathah li'annahu mufrad. Wa huwa mansubun li'annahu isim inna. Isim inna ni kita tengok dalam jadual B berapa? B 9 ke 10 ke 11 ke 12 ke? Tengok jadual 114. 11 ke 12? 10. Yes. Okey. Kadang-kadang inna ni kita tak nak sebut Allah, kita sebut dhamir dia saja. Innahu, innahu. Sesungguhnya dia siapa? Allah. Jadi hu ni dhamir. Dan dia bersambung. Dan dia tetap di atas baris depan. Tetapi dia ni duduk tempat isim mansub. Kita kata fi mahalli mansub. Ingat lagi tak? Okey, baca bersama dengan saya. Hu dhamir muttasil mabni ala dhamir fi mahalli mansub isim inna. Itu maksud dia fi mahalli. Okey? Boleh? Dapat tak? Cik Usuk? Boleh? Itu dia fi mahalli. Bila kita kata fi mahalli, maknanya isim yang ini bukan isim berubah, isim mabni. Isim mabni. Okey? Boleh ke ni? Agaknya boleh tak? Boleh? Tak apa, saya sebut lagi besok. Yang ke-16, okey, yang ke-16 banyak kali sebut tak apa. Yang ke-16 iaitu bila kita membicarakan soal isim, kita mesti tahu huruf. Huruf, ya?
huruf. Ni huruf. Ingat huruf di sini yang kita kenali dengan haraf. Ingat tak harf? Ada huruf mabani, ada huruf ma'ani kan. Bila kita kata innallaha, inna tu haraf nasab. Okey? Ya, billahi, bi tu haraf nasab, haraf jar. Nama dia haraf jar. Jadi mana-mana ada isim yang sebelumnya haraf, kita kena baca haraf tu. Haraf tu ada 8 jenis semua. Dah bagi nota dah. Ya, saya ada ni, saya tunjukkan 8 jenis semua. Jadi anda kena ingat ni tanpa tengok nota, ingat dalam kepala je. Ya, bila ada isim, kemungkinan dia ada haraf sebelum tu. Ataupun ada fa'il, ataupun tak ada dua-dua, dia jadi mubtada khabar. Ingat lagi tak? Okey. Okey, bagus. Saya nampak macam faham semua ni. Okey. Okey, seterusnya al-jumlah. Tuan-tuan. Okey. Jumlah. Jumlah ni, tuan-tuan dan puan, ayat. Yes, ayat. Macam kita kata alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat. Itu jumlah nama dia. Ya, jumlah, ayat. Okey? Kita panggil dia jumlah. Tapi sebenarnya dia ayat. Yang perfect sentence, lengkap. Seterusnya perkataan al-jumlatul ismiyah. Ni. Apa pula? Siapa boleh tahu apa dengan jumlah ismiyah? Ismiyah. Ya? Ayat yang dimulai dengan isim. Iaitu wallahu alimun hakim. Alhamdulillah, itu ayat ismiyah. Ya? Seperti alhamdulillahi. Itu jumlah ismiyah. Okey, jumlah ismiyah, ya. Dan 19 jumlah fa'liyah. Jumlah fa'liyah. Okey, ayat yang dimulai dengan fa'il. Ya, seperti kita selalu pakai khatamallah. Khatamallahu. Ini ayat fa'il, ini ayat isim. Ya. Khatama fa'il. Jadi dalam Al-Quran ayat ada 2 jenis saja. Ayat fa'il dan ayat isim. Okey. Yang ke-20, ni yang ke-20. Istilah yang ke-20 yang kita pakai ialah perkataan al-kalimat. Perkataan al-kalimat. Apa makna al-kalimat? Al-kalimat. Apa makna al-kalimat? Al-kalimatu. Al-kalimat ni dalam bahasa Inggeris words. Okey, dalam ayat ini satu kalimah, ini satu kalimah. 2 kalimah ni jadi ayat. Ini satu kalimah, satu kalimah. 2 kalimah ni jadi ayat. Itu kalimah itu maknanya perkataan, ya, words. Okey. 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 Seterusnya yang ke-21, istilah dia. Okey, kita juga dengar perkataan marfu'. Ya, perkataan mansub. Apa nama mansub? Perkataan majrur. Apa nama majrur? Balik bawah. Dan anda mesti ingat, bila isim baris depan mesti ada 8 sebab. Bila baris atas mesti ada 12 sebab. Bila baris bawah mesti ada 3 sebab. Ingat, 8, 12, 3. Ingat dalam kepala. Marfu' ada 8 sebab. Sebab-sebab semua dah ambil watak dah. Ya, mansub ada 12 sebab. Dan majrur ada 3 sebab. Itulah dia sebahagian daripada istilah yang kita kena ingat bila kita berjumpa dengan isim dalam Al-Quran. Jadi isim ada 6 kategori. 1 mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir dan isim. 5. Ini biar dalam ingatan kita. Mesti dalam ingatan kita. Okay? 2 perkara itu. Jadi kalau orang tanya berapa kategori isim dalam Al-Quran? 6. Okay. Kalau alhamdu tu kategori 1, mufrad. Okey, marfu', kan? Senang je. Okey. Okey. Jadi kita rehat seminit dulu. Lepas tu kita masuk kepada struktur.
ayat. Okey. Dah mula sekarang? Adik saya belum masuk lagi. Ya, semat ya. Okay. Kita semua akan guna ni. Istilah yang 21 ni, kita akan guna semua ni. Semua akan guna secara tak sedar. Tapi bunyi panjang Okey, latihan mengenali struktur ayat. Okey. Ini latihan mengenali struktur ayat. Okey. Struktur ni dulu kita panggil medan. Dalam bahasa Inggeris dia panggil feel. Ya, ataupun structure. Sama je. Ya. Okey. Okey, tuan-tuan. Kita ambil satu ayat Quran yang paling mudah sekali. Ya, yang jelas sekali. Kita ambil satu, senang aja. Saya ambil satu perkataan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita bagi istilah. Ini nama dia ayat ismiyah. Okay, sebab mula dengan ismi kan. Ya, boleh? Ni mula dengan ismi. Jangan kata ayat harfiah, ayat isim. Sebab isim saja yang boleh menerima bi. Okey, ni kita ayat ismiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Ini kita kata jumlah. Ni tengok ni. Ini kita kata dalam ilmu nahwu dia kata jumlah. Jumlah ismiyah. Cuba sebut. Jumlah ismiyah. Iaitu ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Tengok apa dah ni? Ini jumlatun ismiyatun. Nampak tak tabik? Tabik kan? Dia ikut tak? Tabik? Tabik isim marfu'. Okay. Ya, jumlatun ismiyatun. Tabik? Okey. Okey. Tuan-tuan. Dalam ilmu nahwu, ingat, nahwu membicarakan perubahan baris. Akhir, isim ataupun fi'il. Okey? Perubahan baris. Ingat ni, perubahan baris. Baris akhir. Ini baris akhir, ini baris akhir, ini baris akhir, ini baris akhir. Dia tak peduli baris tengah. Baris akhir. Tapi baris akhir untuk B haraf jar, inilah. Dia awal dan akhir satu je. Okey? Baris akhir dia. Takkan ni boleh? Jadi, bila kita mengenali kalimah isim dalam Al-Quran, kita mesti kenal dia sama ada dia tu isim muzakkar, isim mufrad, isim musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir ataupun isim lima. Okey. Kita kenal tu dulu. Kenal tu dulu. Ismi ni isim mufrad, betul tak? Betul tak? Allah mufrad, betul tak? Ar-Rahman mufrad, betul tak? Ar-Rahim mufrad, betul tak? Okey. Dia majrur. Ni majrur, tapi tanda dia majrur kasrah, betul tak? Jangan salah baca kasrah. Apa sebab dia kasrah? Sebab dia mufrad. Boleh? Mufrad kan? Tengok dalam ruangan isim majrur. Bila mufrad dengan kasrah, betul tak? Nak pandai guna buku ni. Okey, tengok isim majrur ni majrur. Jar majrur ni dia kata apa tu structure. Structure ni mesti ada huruf jar dan isim selepas tu. Ini jadi satu structure nama dia jar majrur. Jar majrur tu nama dia structure. Tapi majrur tu position. Position tu baik bawah. Kenapa dia baik bawah? Kerana dia jadi jar majrur. Jar majrur tu dia katakan structure ataupun medan. Medannya medan 21. B21. Cuba tengok B21. B 21. Jar majrur. Yang hitam tu. Gelap sikit ni ada 3 ni. Ni 21, 22, 23. Yang hitam tu ya. Nampak tak? Tuan saya?
Ni. Ni. Ini jar majrur. Okey, sekarang ni boleh kita baca? Faham? Tak apa. Okey. Dalam hukum teori structure, bila huruf jar berada selepasnya isim, maknanya kalimah huruf jar bercantun dengan isim, dia menghasilkan satu structure. Structure dia adalah nama dia jar. Ini nama dia jar. Ini nama dia majrur. Jar membaribawahkan isim. Jadi isim yang baris bawah ni nama dia majrur, kena baris bawah. Boleh? Jadi apabila dua perkataan pertama huruf jar, walaupun dia satu huruf tapi dia anggap satu perkataan, berada selepasnya isim, kita ingat hanya isim saja yang boleh berada lepas huruf jar, fa'il tak boleh. Isim, maka dia akan mengeluarkan satu struktur, nama dia struktur jar wa majrur. Ini struktur 21. B21. Ya. B21 dalam jadual 114. Okey, boleh tu? Setakat ini boleh? Jadi struktur makna dia dua perkataan baru jadi struktur. Dua perkataan baru jadi struktur. Kalau satu tak boleh. Dua perkataan. Perkataan pertama B. Walaupun dia satu huruf tapi dia dianggap satu perkataan sebab dia ada nilai, ada nama. Nama dia dalam tu jar. Cuba sebut jar. Jar ada 19 adik-beradik. Dalam Quran biasanya 12 saja. Tapi yang lain-lain tu jarang guna. Yang lazim 12 saja. Bermulai dengan ba, ta, waw, lam, bi, ka. Ada 13 semua yang satu huruf tu. Ingat ni. Yang lain tu 2 huruf dan 3 huruf. Tak ada yang 4 huruf. Okey, itu huruf jar. Dengar je saya cakap, biarpun berpuluh kali, tak apa, dengar saja. Cukup faham dah. Okey, huruf jar. Huruf jar ada 19 adik. Kepala dia B. Huruf jar ni dia punya ketua dia B. Sebab dia duduk pada bismillah. Ayat pertama surah Al-Baqarah B. B ya. Okey, setakat ni boleh? Okey. Jadi bila dua perkataan duduk dekat-dekat, perkataan pertama nama dia huruf jar dan adik-beradiknya bersama-sama dengan isim selepasnya, dia membentuk satu struktur. Struktur tu nama dia jar wa majrur. Nama dia pertama nama huruf jar tu dan nama kedua majrur tu isim yang di baris bawah. Jar maknanya membaris bawahkan, majrur isim kena baris bawah atau kata maf'ul. Boleh tak? Bunyi keras sikit kan sebab nak suruh faham tu. Nak suruh faham. Saya punya profesor macam tu. Bila dia nak suruh kita faham, merah mukanya. Sampai kita kata, siapa suruh? Lepas tu, sorry, keluar kejap. Excuse me, 5 minit. Ingat dia buat apa? Minum dia. Dia kena minum dia. Kalau tak minum, tak ada power. Cerita air suam. Okey, setakat ni faham? Saya ulang balik. Struktur, dalam satu-satu ayat, mungkin lebih dari satu struktur. Boleh? Ini bismillah satu ayat. Tapi di sini dah struktur satu. Okay? Mungkin ada 3 struktur. Okey. Jadi struktur ini artinya mungkin satu perkataan atau lebih. Dia jadi struktur. Ya, satu perkataan atau lebih. Jadi dalam konteks ini B ni satu perkataan, ismi satu perkataan. Walaupun dia satu huruf, dia anggap satu perkataan sebab dia ada nilai, ada nama, ada nilai komersial tu. Nilai dia B, jar. Jadi ketua orang pula. Kan? Setakat ni boleh esok? Jadi bila kita tengok dalam Quran, buka bismillah, cari isim, bawa isim ni. Isim. Lepas tu tengok bawah isim, apa dia? Bawah isim tu dia mesti tulis majrur. Betul tak? Majrur, dan bila ada majrur, mesti ada jar. Betul tak? Jar majrur tak boleh berpisah. Ya, macam bulan dengan bintang. Betul ke? Tak boleh berpisah.
Jadi majrur mesti isim bukan fa'il. Jangan pula kita terjar memajrurkan fa'il mudhari'. Salah. Okey, tak boleh. Sangat boleh? Okey. Jadi struktur dia struktur 21. Ada dalam Jalafah. Okey, yang kedua. Okey. Ya, tak apa, habis yang ketiga kita balik. Sebab bila sebut balik semua seronok tapi tak balik juga. Okey. Bila dua isim, ini struktur yang kedua. Bila dua isim duduk dekat-dekat, ni isim campur dengan Allah. Isim tak? Ini ismun. Ini Allah. Dekat-dekat. Ya, baca ada ismullahi. Okey, semua dekat-dekat. Dan isim kedua tu menunjukkan kepunyaan. Dia panggil possessor, kepunyaan. Ya. Nama ini kepunyaan Allah. Nama ini kepunyaan Allah. Nama ini disandar kepada Allah. Jadi isim ni, isim pertama ni nama dia penyandar ataupun dalam bahasa Arab dipanggil mudhaf. Yang ini nama dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini disandar kepadanya. Nama ini disandar kepadanya, kepada Allah. Dalam bahasa Inggeris kita kata ini possessor. Possessor. Ini possess. Nama ini disandar kepada Allah. Siapa punya nama? Allah punya nama. Jadi Allah Tuhan punya nama, kan? Jadi Allah mesti bagi bawah. Isim ni kalau tak ada apa-apa mesti bagi depan, Cik Amir. Mesti bagi depan. Okey. Bila dua nama dan nama kedua menunjukkan kepunyaan, dia nama mudhafun ilaih, dia membina satu struktur. Struktur dia nama dia mudhaf dan mudhafun ilaih. Boleh tak ini boleh? Iaitu duduk pada B22. Tengok B22. Duduk pada B22 dalam jadual 114. Nampak tak B22? Okey. Cuba anda tengok dalam Quran dia kata apa? Perkataan bismillah. Okey. Dia tak kata mudhaf kan? Bismillah. Dia kata mudhafun ilaih. Allah ni mudhafun ilaih. Okey. Nampak tak? Dia kata Allah mudhafun ilaih. Nampak tak? Ada tak mudhaf? Mana ada? Tak ada. Ni mudhafun ilaih. Di bawah Allah tu mudhafun ilaih. Tetapi dia tak sebut ismi itu mudhaf. Sebab bila ada mudhafun ilaih, maka dengan sendirinya ismi itu mudhaf. Tidak akan ada mudhafun ilaih kalau tidak ada mudhaf. Sebab itu mudhaf dia tak sebut dalam tu. Dia hanya sebut mudhafun ilaih. Jadi bila dia sebut mudhafun ilaih, isim sebelum tu mestilah mudhaf. Okey, jadi perkataan ismu tu mudhaf. Boleh? Mudhaf. Okey. Ya, struktur kedua. Ya. Mudhafun ilaih. Ya. Jadi tuan-tuan, tengok sini. Kenapa di sini bismi? Sebab di sini ada B. Okey? Bila ada B, dia jadi bismi. Jadi di sini ada satu struktur dan dua ni menjadi struktur yang kedua. Mudhafun ilaih. Okey? Boleh? Kalau anda kuat mengangguk, saya dismiss awal ni. Sebab berat ke ni. Ustaz dismiss saja dekat Abi ni tu. Jom. Okey. Okey, setakat ni boleh? Jadi dalam Al-Quran dia sebut dalam Al-Quran dia sebut ni betul tak? Wa majrur dan dia sebut mudhafun ilaihi. Dia tak sebut mudhaf. Sebab bila ada mudhafun ilaih, maka sebelum tu adalah mudhaf. Okey? Rehat seminit dulu, saya minum. Okey. Bila kita tahu bismi itu jar majrur, kita kena baca. Baru kita tahu separuh kena baca. Okey, cuba baca bersama saya. Bi harfu jar. Mabniun alal kasri atau kasrati. Ismi ismun majrurun bil kasrah li'annahu mufrad
wa huwa majrurun li'annahu jar wa majrur. Kita sebut beratus kali tak apa. Okey, Allah, sebut Allah ismun majrurun bil kasrah li'annahu mufrad wa huwa majrurun li'annahu mudhafun ilaih. Itu saja. Bila dah boleh baca, dah kenal dulu baru baca, selesai. Habislah kita punya tu saraf, nahwu dan saraf. Okey? Yang kita baca tu nahwu. Sebab orang tanya, kenapa ustaz perlu belajar nahwu saraf? Kenapa ustaz perlu belajar? Habis kenapa belajar tajwid? Kenapa belajar lagu? Saraf tu apa dia ustaz? Nahwu apa dia? Itulah yang dia katakan tartil. Warattilil Quran, bacalah Quran dengan tartila. Tartil, iaitu tarannum. Tajwid ni tartil. Tartil ni kita tahu asal usul perkataan. Tuan-tuan, tengok. Bismillahi. Tajwid ada satu saja, lahi. Yang lain tak ada tajwid. Ar-Rahmani, itu satu. Satu alif, dua harakat. Ar-Rahimi, itu satu. Jadi ada tiga saja hukum tajwid dalam tu. Tapi dalam nahwu, bi harfu jar. Ismi majrur, jar wa majrur. Allahi mudhafun ilaih. Itu nahwu banyak tak? Ar-Rahman majrur tabi'. Ar-Rahim majrur tabi' sani. Tengok. Banyak tak? Sia-sia ke? Tuhan kata nak buat ni, nak buat nahwu saraf, sia-sia ke? Kalau tak ada bismillah ni, tak ada Quran. Pasal dia bermula dengan saraf. Alhamdulillah, dari bismillah, dari ba campur sim campur min. Ba tu huruf ma'ani dan juga huruf mabani. Ismi tu huruf ma'ani dan huruf mabani. Mim tu huruf mabani saja. Betul tak? Ingat lagi tak? B tu dia tu mabani pun dia, ma'ani pun dia. Betul tak? Mabani dia boleh ingat je, ma'ani dia tu huruf jar. Betul tak? Sim tu mabani pun dia, ma'ani pun dia, sebab jadi sin sauf akan saya sa'azhabu akan kan. Okey. Alif lam tu bismillah tu huruf ma'ani. Lam huruf ma'ani. Ha tu itu huruf mabani. Kalau kita tak belajar saraf, kita tahu tak? Tak tahu. Orang belajar tajwid mungkin dia tak tahu sebenarnya dalam tu ada huruf ilah. Dia hanya tahu huruf mat. Senang saja tajwid. Tajwid bila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 29 huruf tu, dia mengeluarkan dengung atau tak dengung. Betul? Begitu juga bila mim mati bertemu dengan itu semua, dia melibatkan mulut syafawi. Betul tak? Bila ada alif wa ya, melibatkan panjang. Boleh panjang, sekurang-kurangnya sependek-pendek 2 harakat, sepanjang-panjang 6 harakat. Tapi kalau 4 baca 6 okey. Kalau 2 baca 4 okey. Tapi kalau 2 baca panjang, salah. Tapi kalau 2 langsung tak baca, tak boleh. Sebab itu dia very flexible. Ada orang baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek. Boleh. Alhamdulillah. Kalau orang baca salah. Sebab itu tak boleh panjang. Tak ada alif waya. Alhamdulillah. Kena panjang satu harakat, satu alif. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu 2 harakat, 2 alif 4 harakat. Kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin, boleh juga sebab dia harus. Ya. Tapi kalau jar majrur ni nak kata na'at, salah tak? Boleh tak? Jar majrur kata na'at, salah. Ar-Rahman, Ar-Rahim kata tabi', itu yang tabi'. Tapi kalau kata isim kana, salah. Tapi tajwid masih lagi boleh panjang pendek sebab dia harus. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Sebab dia mesti ada ya mesti panjang sikit kan? Itu maksud dia. Okey. Tapi ada orang belajar tajwid sampai 10 tahun tak tamat. Okey. Okey.
Ar-Rahmanir Rahim. Bila ada dua isim duduk dekat-dekat, gambar sama, alif lam sama, baris bawah sama, pattern sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada alif lam, dua alif lam. Apatah lagi alif lam tu dua-dua syamsiah. Okey, baris sama, apa sama. Dia memberi satu struktur baru, nama dia struktur tabik. Kalau tabik B23. Jadi tabik tu ikut. Siapa ikut siapa? Okey. Nah. Ar-Rahman ikut Allah. Ini kena ikut. Ar-Rahim bukan ikut Ar-Rahman, tapi ikut Allah. Ar-Rahim, Ar-Rahman, dua-dua ikut Allah. Jadi ini tabik satu, ini tabik dua. Kalau kita nak baca, cuba ikut. Ar-Rahman, isim, berbaris bawah, dengan tanda kasrah, kerana mufrad, dan dia berbaris bawah kerana tabik. Tabik na'at ya, tabik. Ingat tabik ada 4 ya. Yang kata tabik adalah kena tabik. Jadi B23 jadual 114. B23 last kali. Okey. Okey, Ar-Rahim. Cuba Ar-Rahim. Ismun majrurun bil kasrah li'annahu mufrad wa huwa majrurun li'annahu the second tabik. Tabik kedua. Okay? Ini tabik satu. Ini tabik dua. Ini tabik dia ikut ini. Ini tabik dua dia ikut ini. Bukan ikut ini. Dia ikut ini. Oleh kerana ini baris bawah, dia baris bawah. Jadi ini baris bawah, bukan kan ini. Kan ini. Kerana Allah. Allah tu kena ikut. Siapa ikut dia? Ar-Rahman. Lagi? Ar-Rahim. Boleh faham sekarang ni? Boleh? Jadi semua istilah itu kita pakai. Istilah yang kita bagi 22 tadi, semua kita pakai. Tak apa. Kalau anda rasa letih, tak apa. Okay? Jangan risau. Tapi saya masih sihat. Kan? Boleh lagi. Tapi biasanya, Tok Guru ni, dia kena orang-orang alim kata, tengok kemampuan anak murid. Dia kalau anak murid dah, sini bagus juga, ada tempat lain tidur, ada basi keluar. Betul ya? Betul. Boleh. Tak apa. Kita kena beri ilmu kemampuan. Nanti insya-Allah kita akan buat sedikit ujian. Insya-Allah minggu depan. Ujian tentang yang kita buat ni hari ni. Maka saya bagi ayat, kena nyatakan mana ayat yang marfu' dan apa tandanya, apa sebabnya. Itu saja. Ya. Okey. Kita akan buat insya-Allah surah surah yang ketiga, Fatihah, Baqarah, Al-Imran. Mungkin saya akan ambil page pertama tu. Tengok ya. Tengok. Okey. Study kat rumah tu, beri soalan tu. Saya nak tanya, tandakan isim. Lepas tu tandakan kedudukan. Kedudukan dia, Ciamat, kalau kedudukan tu marfu', itu kedudukan. Lepas tu tandakan dia punya struktur. Struktur kalau isim ada 23 saja. Sama ada struktur jar majrur, struktur fa'il, struktur naib fa'il, ataupun struktur isim kana, ya, struktur khabar inna, ataupun naib fa'il, ataupun tabi', ya. Itu ada isim bagi depan tu ada 8 sebab saja, ya. Yang kedua asyakrul asli, ya, sahabat kita. Okey, dah tanda dah kajian semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhanna nafsi fa'fili fa innahu la yaghfiru bil anta bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi bil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita bersyukur kepada Allah.